إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأضام ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita untuk menjadi di kalangan orang-orang yang masih lagi berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur pada Allah taala tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi dalam keadaan yang sihat dan nikmat anugerah daripada Allah masih lagi berterusan kepada kita sehingga menjadikan kehidupan kita selesa hingga ke saat ini. Nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah malam ni kita akan sambung kembali kuliah tafsir kita pada ayat yang ke-238 surah Al-Baqarah. Saya tak tahulah buku ni lama punya, sama tak dengan tuan. Sini muka surat 172. Ya. Buku baru 160, ayat 238 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan tengok ayat 238 surah Al-Baqarah. Okey tuan-tuan, kita tengok ayat 238 tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Ayat 238. Peliharalah oleh kamu semua sembahyang dan sembahyang pertengahan, wusta wa salatul wusta tu. Dan berdirilah kerana Allah dengan keadaan kamu taat setaat-taatnya. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat 238 ni. Dalam ayat 238 ni Allah Ta'ala kata kepada kita satu suruhan, peliharalah oleh kamu sembahyang kamu. Allah Ta'ala suruh kita jaga sembahyang 5 waktu. Dan dalam masa yang sama, dan sembahyang pertengahan. Dalam kurungan dia buat pilihan asar. Sembahyang pertengahan tu sembahyang asar dalam kurungan. Kemudian Allah Ta'ala sebut dan berdirilah kerana Allah dengan keadaan kamu taat setaat-taatnya. Baik tuan-tuan, kita tengok dulu huraian Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Allah menyuruh umat Islam memelihara kewajipan sembahyang fardu yang 5 waktu daripada subuh sampai ke isyak. Dan dalam masa yang sama suruh jaga juga sembahyang wusta. Wusta ni maksud dia pertengahan ataupun pilihan, iaitu menyuruh mengerjakannya dan mengekalkannya ditunaikan dalam masa dan waktu yang tertentu. Jadi waktu solat ni ada waktu-waktu dia. Allah Ta'ala suruh kita jaga solat, pelihara solat dan tunaikan dia pada waktu-waktu dia yang telah ditentukan oleh Allah. Allah tidak menentukan dengan setepat-tepatnya atau menerangkan sembahyang itu satu persatu dengan jelas. Bilakah waktunya, berapakah rakaatnya, bagaimanakah rukun dan syarat sahnya, sah batalnya dan lain-lain perkara yang berhubung dengan perkara mendirikan sembahyang. Kerana Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan cara melakukan sembahyang itu. Maka bagi umat Islam hendaklah mencontohi dan mengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu caranya seperti kamu lihat aku sembahyang. Jadi Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Ada ayat banyak, wa aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Tapi ada diberitahu macam mana cara nak sembahyang? Tak ada. Kan? Tak secara detail dalam Quran tu memang tak ada satu-satu ayat. Mula-mula kau bangun, kau berdiri, lepas tu kan kau angkat tangan kau takbiratul ihram, lepas tu kamu rukuk, lepas tu kamu bangun, masa berdiri tu kau baca ni. Tak ada satu ayat pun macam itu. Kalau semua ibadah dalam agama ni nak dimasuk dalam Quran tu bukan 30 juzuk lagi dah tu. Tak tahu berapa juzuk ke. Tak tahulah ada tak orang ngapal Quran kat tu. Kalau semua nak detail dalam tu, sembahyang satu cerita tu tahu berapa juzuk nak habis kat tu. Kan puasa satu lagi cerita Kan kahwin kan itu lagi banyak cerita tu. Jadi ayat-ayat Allah secara ringkas dia banyak ditafsirkan, diterangkan oleh Nabi dalam hadis. Begitu jugalah solat, haji, bab haji dan contoh-contoh yang lain. Nabi terangkan melalui hadisnya. Jadi sembahyang macam mana? Nabi sendiri pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kamu nak tahu macam mana cara sembahyang, kamu sembahyanglah macam mana kamu tengok aku sembahyang. Kan ada orang tanya, Ustaz, tak payah sembahyang Ustaz. Sebab apa? Sebab Nabi cakap tengok macam mana dia sembahyang. Jadi sembahyang ni hanya wajib orang dulu-dulu je.
Siapa yang tengok Nabi semayang, dia wajib semayang. Siapa yang tak tengok Nabi, tak payah semayang. Termasuk kita. Itu tafsir bengong nama itu tu. Kan? Kan? Tak boleh tafsir macam tu. Jadi kita memang tak tengok Nabi semayang. Tapi sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi semayang. Kemudian sahabat-sahabat yang melihat Nabi semayang turunkan pada tabi'in. Turun ke orang-orang. Dia turun, ilmu tu sambung menyambung sampailah ke kita. So kita semayang ni adalah berdasarkan seperti mana Nabi semayang, yang kita warisi daripada ulama-ulama yang mengambil secara tali temali, macam rantaian. Dia berantai-rantai sampailah ke Nabi. Kan? Jadi yang kita buat subuh 2, maghrib 3 ni, macam tu lah dia. Kan? Berapa ramai orang Islam ni, itulah dia semayang. Kalau jumpa polik tu, yang tu kena tengok dulu. Kan? Kita dah semayang berpuluh tahun, Ustaz. Nyawa pun dah tinggal apa-apa. Dah 50 tahun umur kita. Takkan nak semayang 2 rakaat lagi. Apa salah tu tambah jadi 3 pula, rompek ke. Subuh tu 4 rakaat. Sebab kita dah berapa tahun umur dah. Takkan 60 tahun tuan-tuan semayang isyak 4 rakaat je. Tambahlah 2 lagi, banyak sikit. Nak mati kan? Buatlah pahala banyak sikit. Tu jangan buat macam tu. Kan? Sebab Nabi tak ajar macam tu. Kompek-kompek dah. Dua-dua dah. Apa yang dilihat oleh para sahabat Nabi, bagaimana baginda mengerjakan sembahyang, semuanya tercatat dengan lengkapnya dalam sebuah catatan yang dinamakan hadis. Sebab itu hadis tak boleh tinggalkan. Kalau orang anti dengan hadis Nabi ni pelik ni. Kalau orang anti dengan hadis Nabi, dia tak percaya dengan hadis, orang ni payah nak ibadat. Macam mana dia nak sembahyang? Sedangkan sembahyang tu diterangkan melalui hadis Nabi. Macam mana nak buat haji? Semua terangkan dalam hadis. Nak bayar zakat. Macam mana nak bayar zakat tu? Kau zakat ternakan, berapa ekor lembu wajib keluar seekor kambing? Tak ada sebut dalam Quran dah. Dalam hadis. Kan? Zakat perniagaan, banyak lagi zakat ni. Tak ada sebut dalam Quran tu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita tak terima hadis, memang tak dapat kita nak ibadah. Tak betul lah ibadat kita nanti. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran. Penerangan inilah yang menjadi pegangan atau panduan orang-orang yang datang kemudian. Jadi kita memang tak nampak Nabi semayang, tetapi kita menerima ilmu daripada orang-orang yang melihat Nabi solat, dan perkara itu dibukukan, disampaikan sampailah kepada kita hari ini. Maka kita semua wajib solat seperti mana ilmu yang kita dapati daripada orang yang melihat Nabi sembahyang. Jadi sembahyang ni mula-mula difardukan tuan-tuan. Nabi pun tak tahu bila turun daripada langit Isra Mi'raj, Nabi tak tahu. Dapat kewajipan sembahyang 5 waktu, daripada 50 potong jadi 5. Kan? Itu pun ramai yang tak buat 5 je. Kok 50 hari tu tak tahulah kat dah. Tak ada larang saf ni ke dah. Kan? Tak dapatlah kita buat kerja dah. Masuk ke sekolah, loceng bunyi, pergi pancekat. Tu sembahyang ramai tu. Baru ngajar sekitar 10 minit, pergi surau balik. Apa ni? Sembahyang sekali lagi kan. 50 waktu. Allah Ta'ala mengetahui kemampuan kan. Dia buat 5 je. Tu pun ramai yang tinggalkan solat tu. Jadi Nabi pun tak tahu macam mana sembahyang tu. Disebut dalam satu hadis yang panjang. Ni hadis dalam kitab Bahrul Mazi ada disebutkan, diceritakan ni awal-awal bab solat kan. Jadi Nabi diajar oleh Jibril berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni. Jibril datang 2 kali. Disebutkan Rasulullah SAW telah lebih dahulu diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam bagaimana menunaikannya. Hal ini telah diterangkan oleh beberapa hadis, antaranya sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang maksudnya kira-kira demikian. Ini maksud hadis. Hadis ini panjang. Maksud hadis Nabi ini, malaikat Jibril alaihi salam, Nabi SAW telah bersabda, malaikat Jibril alaihi salam telah mengimami saya. Yakni Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum dekat Kaabah dalam sembahyang selama 2 kali. 2 kali Jibril datang mengajar Nabi. Kali pertama dia datang untuk sembahyang zuhur, kali pertama.
pada waktu matahari tengah-tengah langit. Betul-betul tengah-tengah, Jibril pun datang nak ajar Nabi sembahyang zuhur. Kan. Tu maksud dia tu tengah-tengah tu awal waktu zuhur, bila gelincir matahari kan, ada yang membayang sikit masuk waktu zuhur. Masa tu Jibril datang sembahyang zuhur. Kemudian datang untuk sembahyang asar pada waktu bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda itu. Orang dulu tak ada jam. Kalau tuan-tuan togaan kayu tu tengah-tengah tu pukul 12 tengah hari tu, atau matahari togak atas kepala, togaan kayu sebatang, tak ada berbayang. Ketika itu waktu zuhur tak masuk lagi. Bila keluar je bayang sikit, keluar sikit je berbayang, ada kayu tu dah nampak pendek bayang itu menandakan telah masuk waktu zuhur bagi kawasan seberang waktu hampa dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Ada bayang sikit tu, masuklah waktu zuhur. Tanda bayang-bayang tu akan memanjang. Orang dulu tengok kayu tu, bayang tu akan panjang. Bila matahari bagi menyendeng kan, panjang bayang-bayang tu. Bila bayang-bayang tu dah sampai sama panjang dengan kayu tu katakan panjangnya 3 inci, bayang-bayang tu 3 inci sama panjang kayu tu, itu menandakan masuk waktu ujung zuhur nak masuk asar. Ketika itulah Jibril datang waktu asar, iaitu pada waktu bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda tu. Dah hujung zuhur tu masuk asar tu. Kemudian datang untuk sembahyang maghrib pada waktu matahari terbenam dan orang berbuka puasa. Jibril datang lagi awal waktu maghrib, iaitu ketika matahari terbenam, rembang-rembang kuning tu, Jibril datang ajak Nabi sembahyang maghrib pula. Kemudian datang untuk sembahyang isyak pada waktu awan merah telah hilang. Dah hilang merah-merah tu, orang panggil apa, rembang ya, rembang petang ya. Merah-merah tu dah hilang, dah golap, tak ada merah-merah kuning tu lagi dah. Tu menandakan masuk waktu isyak. Jibril datang. Maknanya Jibril datang kali pertama tu semua di awal waktu, termasuk pada waktu subuh. Kemudian datang untuk sembahyang subuh pada waktu fajar, dan diharamkan makan bagi orang yang hendak puasa keesokan harinya. Jibril datang ketika naik. Dulu guru saya mengajar, dia kata fajar ni ada dua, satu fajar sidik, satu lagi fajar kazib. Fajar kazib ni subuh tak masuk lagi. Fajar sidik ni baru subuh masuk. Kazib tu maknanya tipu. Sidik tu fajar yang benar, yang betul-betul Dia kata kalau tengok di tempat matahari naik, masa pagi subuh tu kita akan nampak macam satu lane je, satu lain je, satu lain togak atau satu lain bintang ni, togak je ni. Itu bukan fajar sidik, subuh tak masuk lagi. Itu nama fajar kazib. Bila cahaya tu lain tu dia pecah dua, yang itu fajar sidik. Guru saya kata dululah, ingat ikut Ahmadi ni. Kok satu lane ni tu, satu lain itu belum lagi tu. Itu kazib tu, fajar penipu tu. Dia dah dua pecah tu, yang itu baru fajar sidik. Saya taklah tengok subuh masuk tu kat mana matahari terbit, nak tengok fajar tu kan tak pernah buat dia orang gitu. Boleh gak kita tengok lepas pagi kan, betul tak? Maknanya awal waktu Jibril datang. Kemudian Jibril datang untuk sembahyang zuhur pada kali yang kedua pada waktu bayang-bayang sudah suatu benda serupa panjang dengan benda itu. Maknanya awal waktu asar. Kali pertama Jibril datang ketika awal solat, awal waktu solat. Kali kedua dia nak ajar Nabi, wahai Muhammad, yang ini ujung waktu solat. Kalau dulu zuhur dia datang ketika matahari naik, tak ada bayang-bayang lagi. Kali kedua dia datang zuhur, kita ketika bayang-bayang satu benda dah sama panjang, maknanya asar dah nak masuk. Jibril datang masa tu, ajar Nabi sembahyang. Dah hujung-hujung waktu nak masuk asar. Kemudian Jibril datang waktu asar, untuk sembahyang asar pada waktu bayang-bayang suatu benda panjangnya dua kali dengan benda itu. Kalau asar, ujung asar pula, bayang-bayang tu, kalau kayu tu 3 inci dah jadi 6 inci. Satu kali ganda panjang daripada objek tu. Itu menandakan dah hujung asar nak masuk maghrib. Kemudian datang untuk sembahyang isyak pada waktu malam tengah berjalan sepertiganya. Kemudian datang untuk sembahyang subuh ketika pagi telah terang. Kemudian Jibril menoleh kepada saya seraya berkata, wahai Muhammad,
Itulah waktu para nabi alaihimus salatu wassalam sebelum Tuhan. Maka waktu sembahyang fardu itu ialah di antara waktu-waktu tersebut. Jadi maknanya Jibril datang awal waktu dengan hujung waktu. Maka Nabi pun fahamlah, oh subuh masuk sekarang, ni waktu akhir sini, zuhur mula sini, penghujungnya kat sini. Jadi dalam tempoh itu sembahyang ini hendaklah ditunaikan. Hendaklah ditunaikan. Hadis ini menjelaskan permulaan dan penghabisan waktu sembahyang fardu. Maka suruhan memelihara sembahyang dalam ayat ini ialah mengekalkannya dengan cukup rukunnya pada waktu-waktu yang terkhas baginya, patuh kepada kewajipan, tahu memelihara waktu, jangan sampai kewajipan-kewajipan itu ditangguh-tangguhkan hingga luput waktunya. Jangan kita tinggalkan sembahyang ni tuan-tuan kan, dosa tinggalkan sembahyang ni dengan sengaja kan, dosa meninggalkan sembahyang tu dengan sengaja. Seorang tinggal sembahyang subuh, dosanya sama macam orang yang masuk ke neraka kan, 60 tahun tak salah saya. Sengaja tinggalkan sembahyang zuhur, dosa seolah-olah seperti orang dah bunuh 1000 orang. Sembahyang zuhur. Tinggalkan sembahyang asar lah, dosa seolah-olah seperti meruntuhkan Kaabah, tak salah saya. Dosa tinggal maghrib, tinggalkan sembahyang maghrib, dosa seperti seolah-olah seseorang itu telah berzina dengan ibu atau ayahnya. Orang meninggalkan isyak, tak sembahyang isyak, dosanya sehingga Allah Ta'ala menyebutkan, kau cari bumi lain selain daripada bumi aku ni. Waktu isyak ni panjang, tak boleh sembahyang isyak kat, Allah Ta'ala sebut. Kau cari bumi yang bumi bukan bumi aku, kau cari. Mana nak cari? Maknanya berat. Sembahyang ni benda yang paling asas dalam kehidupan umat manusia, umat Islam. Nabi sampai naik ke langit nak dibagi. Boleh je Nabi tak payah naik ke langit, duduk dekat bawah ni bagi sembahyang boleh? Tak. Naik bawa ke langit, ambil sembahyang tu. Ibadah-ibadah lain semua Allah Ta'ala fardukan. Masuk dalam Quran. Allah Ta'ala beritahu, tapi solat panggil ke atas. Special solat ni. Kan? Sebab itulah jaga sungguh-sungguh sembahyang ni. Jaga sungguh-sungguh sembahyang ni tuan-tuan. Jangan sampai kita tak buat solat ni. Maksud juga bukan kita je, anak-anak kita, adik-beradik kita, pastikan mereka semuanya solat. Kemudian wassalatil wusta, Allah Ta'ala suruh jaga sembahyang waktu dan jagalah sembahyang pertengahan. Sembahyang pertengahan ni Allah Ta'ala tak sebut apa maksud sembahyang pertengahan ni. Jadi ulama bahaskan panjang lebar dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya sempat tengok sebelum pergi sini petang tadi. Oh, ada lebih kurang 10 pendapat dalam tu menceritakan maksud solat wusta, sembahyang pertengahan tu. Sedangkan sembahyang pertengahan ni masuk dalam 5 waktu tu. Mungkin zuhur, mungkin asar, mungkin maghrib, mungkin isyak. Allah Ta'ala saja tak beritahu supaya nanti kita ambil barik semua sembahyang. Bila kita ambil barik semua sembahyang 5 waktu ni, automatik sembahyang wusta ni sekali kita dah jaga dia, kita dah buat dia. Jadi Allah Ta'ala sebut sembahyang wusta ni, kenapa diasingkan? Padahal sembahyang wusta ni adalah di antara sembahyang yang 5 waktu tu. Kenapa sebut wusta? Dipisahkan kerana nak beritahu sembahyang ni ada kelebihannya. Sembahyang wusta ni ada kelebihannya. Sembahyang pertengahan ni ada kelebihannya. Apa sembahyang pertengahan ni? Duduk tengah-tengah. Allah tidak menentukan. Allah menyuruh mengekalkan pekerjaan sembahyang fardu yang 5, dituruti pula dengan suruhan memelihara sembahyang wusta. Artinya pertengahan, atau dimaksudkan juga sembahyang yang pilihan kerana ada mengandungi kelebihan dan pahala yang besar. Tidak menentukan, Allah tidak menentukan dalam mana-mana ayat apakah solat wusta itu. Tak tahu mana satu. Sebab itu akhirnya ulama-ulama kita berselisih pendapat. Tuan-tuan tengok kat sini. Banyak para ulama memberi pelbagai pendapat dan masing-masing dengan sandarannya pada mentakwilkan sembahyang wusta tersebut. Antaranya ada yang menyebutkan sembahyang subuh. Dikatakan, kenapa pula yang mengatakan sembahyang subuh ni? Sebab sembahyang subuh ni didahului oleh 2 sembahyang pada waktu siang dan
Dia duduk di antara dua sembahyang waktu siang dengan dua sembahyang waktu malam. Jadi dia pertengahan lah. Ulama tu buat hujah macam tu. Logik tak tuan? Logik. Dua sembahyang waktu malam, maghrib isyak, dua sembahyang waktu siang, zuhur asar. Dia tu tengah. Dia mungkin subuh ni sembahyang wusta. Maka ulama kata sembahyang wusta tu sembahyang subuh. Adalah ulama menyebutkan. Kalau saya orang yang tu sekarang tuan 5 waktu ni, sampai pukul 9 dengan tak habis cerita sembahyang wusta ya. Kita ringkas saja. Saya dah baca tadi berapa panjang waktu huraian ni tuan-tuan. Okey, kita ambil ringkas je. Kemudian ada yang menyebutkan sembahyang zuhur. Ada ulama mengatakan sembahyang wusta tu sebenarnya pertengahan tu sembahyang zuhur tadi. Ditanya dia orang, kenapa pula sembahyang wusta, sembahyang pertengahan tu sembahyang zuhur? Kata dia, zuhur tu tengah-tengah. Tengah mana weh? Dia kata tengah-tengah siang. Dia pada subuh sampai ke maghrib, mana tengah-tengah siang ni? Tentulah zuhur tengah hari. Jadi dia tertengah. Dikira dari sudut waktu siang. Tengah-tengah siang. Subuh mula, maghrib akhir siang. Mana tu tengah? Zuhur tengah-tengah. Jadi sembahyang zuhur tu sembahyang wusta, kata ulama ni. Logik tak? Logik juga. Habis mana sembahyang wusta ni? Kemudian ada pula yang menyebutkan sembahyang asar. Ini termasuk salah satu qaul Asy-Syafi'i secara muktamad. Imam Syafi'i kata sembahyang asar. Kenapa pula sembahyang asar dikira sebagai sembahyang pertengahan asar ni? Sebab sembahyang asar ni duduk di antara dua sembahyang yang tak boleh dikosarkan. Subuh. Bukan. Apa dia kata tadi? Saya lupa dah baca Adalah ulama kita dia punya perbahasan tu. Kenapa asar ni dianggap sembahyang pertengahan? Pause. Ada hujah tuan. Masuk maghrib dan isyak. Termasuk maghrib dan isyak. Masing-masing ni ada dia punya panjang sangat uraian tuan, tak teringat saya. Tapi adalah ulama-ulama tu bahaskan. Kenapa sembahyang-sembahyang ni, dia bagi alasan lah kenapa sembahyang ni dianggap sembahyang pertengahan. Ada pula pendapat lain yang banyak mendapat sambutan para ulama, iaitu sembahyang wusta ialah salah satu dari sembahyang fardu yang 5 itu, tidak ditentukan ainnya jenisnya kerana tidak ada ayat lain yang menerangkannya. Oleh Tuhan, sembahyang wusta itu telah disamarkan dari diketahui dengan tepatnya, sekalipun ada diterangkan kelebihannya, gunanya supaya orang lebih giat memelihara kesemua sembahyang fardu dengan cukup dan sempurna. Jadi ada pendapat yang akhir mengatakan sembahyang wusta ni antara sembahyang tu. Dia tak pilih mana-mana. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak suruh sebenarnya kita ambil berat kelima-lima solat tu. Tetapi sama juga halnya katanya seperti dikiaskan dengan malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala tak beritahu bila malam Lailatul Qadar ni. Cuma Nabi tak beritahu 10 malam terakhir. Jadi buatlah, jagalah, bangunlah 10 malam terakhir tu. Kau beribadat 10 malam tu adalah dalam malam-malam tu, malam Lailatul Qadar. Tak diberitahu bila. Samalah macam sembahyang wusta ni kata sebagian ulama. Tetapi ulama-ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama menyebutkan bahawasanya sembahyang asar itu adalah sembahyang wusta berdasarkan suatu hadis yang kuat. Nabi sebut as-salatul wusta salatul asri. Sembahyang wusta ialah sembahyang asar. Dan inilah pegangan jumhur ulama. Jumhur ulama ni kebanyakan ulama menyebutkan sembahyang wusta itu adalah sembahyang asar. Jadi Allah Ta'ala, seolah-olahnya Allah Ta'ala suruh kita jaga sembahyang asar ni sungguh-sungguh. Kenapa pula? Kerana sembahyang asar ni banyak orang leko. Orang leko. Asar ni sembahyang yang waktu matahari dah turun. Kan? Matahari dah turun. Orang-orang zaman dulu dia bekerja. Bila bekerja sampai waktu asar masuk ni dah redup, makin redup, makin sedap kerja. Makin sedap kerja. Dah redup sedap kerja. Lelan bekerja sampai masuk waktu maghrib, tak berhenti kerja lagi. Macam kerja di ladang kurma tu kan. Tadi pagi mungkin lepas zuhur, panis lagi bekerja itu. Sampai asar matahari dah
dah redup, dah sejuk-sejuk sikit, dah makan sedap bekerja tu. Sampai ada yang kadang-kadang lupa untuk solat asar. Kok kita bukan bekerja ni, tidur. Zuhur tidur sampai ke maghrib tidur, asar tak bangun-bangun. Buat yang tu. Lambat gini. Lambat gini. Ada waktu lagi tiba-tiba Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Asar tak sembahyang. Jadi orang banyak lalaikan sembahyang asar. Sebab itulah Nabi sebut sembahyang asar tu adalah sembahyang wusta. Ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Dan jumhur ulama, kebanyakan ulama memegang hadis ni, mereka menyatakan sembahyang wusta itu adalah sembahyang asar. Hakikatnya wallahu a'lam. Allah Taala saja yang tahu manakah hadis sembahyang wusta. Tapi Nabi sebut sembahyang wusta tu sembahyang asar. Kemudian ayat tu berakhir dengan waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah dalam keadaan kamu taat setaat-taat. Maksudnya hendaklah mengerjakan sembahyang itu kerana Allah semata-mata dengan sempurna. Jangan ada yang kurang dan rosak rukun-rukun dan sunat-sunat. Buat betul-betul tuan-tuan sembahyang ni. Setiap kali kita buat, sungguh-sungguhlah kita buat sembahyang ni. Inilah asas. Kan Nabi sebut dalam suatu hadis, tidak beranjaklah kaki anak Adam ni sehingga disoal tentang solat dia. Amalan-amalan kita yang lain ni tuan-tuan, semuanya akan dikira oleh Allah bila sembahyang kita lepas. Kok sembahyang tak lepas, semua-semua ditolak. Amalan kita ni bergantung pada solat kita. Tengok sembahyang orang ni, sembahyang baru. Tengok sembahyang okey, barulah kira amalan lain. Ini bersedekah apa semua, banyak sumbangan-sumbangan dia. Tak sembahyang. Sembahyang cincai je. Sembahyang ditolak. Bila reject sembahyang ni, habis semua kena reject. Nabi menyebutkan begitu. Awal-awal perkara yang dilihat oleh Allah, kata Nabi, yang dihisab adalah solat. Lepas solat kita, barulah diambil kira ibadah-ibadah kita yang lain. Rosak solat kita, di-reject solat kita, habis semua amalan-amalan kita. Sebab itu jaga sungguh-sungguh solat ini tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, berdirilah kerana Allah dalam keadaan kamu taat setaat-taatnya, qanitin. Jadi taat di sini ialah ingat dan memohon kepada Allah. Ini tafsiran ulama. Apa maksud qanitin? Qanitin maksudnya berdirilah kamu kerana Allah dan ingat dan mohonlah kepada Allah. Maksud qanitin tu satu pandangan. Ada dua pandangan yang kedua mengatakan qanitin tu maksudnya membaca doa kunut waktu sembahyang subuh dan sembahyang witir. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ni, dan berdirilah kerana Allah, qumu lillah tu berdirilah kerana Allah, dan qanitin tu dan bacalah kunut waktu subuh dan waktu witir. Ada yang menafsirkan qanitin tu maksudnya itu. Kemudian qanitin tu ada juga yang memaksudkan, atau maksudnya jangan bercakap-cakap dalam sembahyang. Maksudnya berdirilah kamu kerana Allah, dan qanitin jangan kamu bercakap-cakap dalam sembahyang. Ada ulama yang menafsirkan qanitin tu dengan maksud hendaklah lama-lama berdiri. Dirilah kamu kerana Allah dan lama berdiri tu. Maksud qanitin. Ada juga yang menyebutkan maksud qanitin tu rukuk dan sujudnya, atau memelihara pandangan mata, atau bersembunyi-sembunyi, atau tunduk, khusyuk dan merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling. Jadi banyak ulama tafsir memaknakan, memberi maksud qanitin itu. Jadi hakikatnya di sini Allah Ta'ala suruh kita solat berdiri sungguh-sungguh dan taat kepadanya. Itu ayat yang ke-238. Kita ambil sikit ayat 239 tuan-tuan. Jika kamu takut, maka boleh sembahyang berjalan kaki atau berkenderaan, yakni menunggang. Apabila kamu aman sentosa, maka sebutlah Tuhan, yakni Allah, ingatlah kepadanya, sebagaimana ia telah mengajarkan kamu akan apa-apa yang tiada kamu ketahui. Di dalam ayat 238 ni, Allah Ta'ala sebut, tadi suruh semayang, jaga semayang. Disambung lagi, kalau kamu takut nak semayang macam mana? Boleh semayang sambil berjalan, boleh semayang sambil naik kenderaan, boleh semayang. Tapi bila kamu dah aman, maka sembahyanglah seperti biasa balik. Itu maksudnya apabila kamu aman sentosa, maka sebutlah Tuhan Allah, ingat kepadanya sebagaimana ia telah mengajarkan kamu akan apa-apa yang tiada kamu ketahui.
Jadi ayat ni sebenarnya tuan-tuan, kita tengok huraian dia. Sembahyang fardu ialah suatu kewajipan yang tidak boleh direngan-rengankan, tidak boleh diuzur atau dipermudah, apalagi diundurkan hingga luput waktunya, selama akal seseorang masih sihat. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i ni dan mazhab-mazhab yang lain, tak ada seorang pun boleh tinggal solat dalam apa jua bentuk keadaan. Dikorek tangan, kaki dia semua dah berguling-guling macam timun dia lagi. Tanya dia orang, mana habis kaki ni? Dah korek dia orang. Tangan ni orang korek ke? Kata dia. Ngolek-ngolek. Tanya dia orang, 2 kali 2 berapa bang? Hampir jadi. Orang tu sembahyang wajib lagi. Tak luput sembahyang wajib solat ni selagi akal ada. Akal ada, sekali tu wajib. Tapi kalau dah hilang akal ni, barulah gugur wajib solat. Biar ada tangan gugur, kaki gugur, telinga gugur, habis semua tak ada apa tinggal. Oleh-oleh, ya, tanya dia orang, 2 kali 2 apa bang? Ambil kata dia. Ni buat apa ni? Warna kau dia kena lagi. Orang tu wajib sembahyang. Sebab apa? Akal dia ada lagi. Daripada orang yang elok, handsome, gagah, perkasa, body besar-besar, 2 kali 2 berapa bang? Memang tanah kubur ni dia warna merah kata dia. Kita pun heran, apalah orang ni? Tanya, bang tinggal kat mana? Kadang-kadang kangkung ni kalau kita masak terlebih mana dia jadi layu tadi dia. Kita pun ingat tu mana orang tu gila tak payah sembahyang tu. Walaupun elok sihat elok handsome golak sorang kan situ tanya lain, tanya A jawab B, tanya B jawab C. Yang tu tak payah sembahyang. Kalau nampak hilang ingatan. Saya nak contoh sikit kalau yang menjaga mak ayah. Macam saya jaga ayah mentua kan. Kita tengok ada masa kadang-kadang tu dia ingat, ada masa tak ingat, macam mana tu? Kita tengok terpaksa kita ijtihad sendiri. Kalau kita rasa muntuk tu dah tak ingat tu, tak payahlah kita ambil wuduk Masa dia ingat lagi tu, ambil wuduk Ambil wuduk je. Kita ambil wuduk tu dia. Suruh dia sembahyang. Ya ni subuh ni, ni asar, ni zuhur. Tapi kalau nak nampak tanda-tanda dia macam dah tak ingat tu, tak payahlah. Dia takbir, Allahu Akbar. Sembahyang tidur ni. Kita lalu. Di mana tu tadi? Sembahyang tu ya. Kan tutup tangkit awi Allahu Akbar. Lalu anak kita ambil yang tu air, atuk kat sembahyang. Sembahyang. Tu nak kira macam mana tu? Baru ni ada kira macam tu. Saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Dia tak macam dia tak ingat. Tapi bila datang kawan dia, siapa ni? Kasim, Qona. Siapa ni? Ahmad, semua dia Qona. Nak kata dia tak ingat, cara dia tindak tu macam orang tak ingat. Macam dia cara dia bertindak tu macam dia ingat. Nak khabar dia ingat, macam tak ingat. Nampak jadi susah. Susah tuan. Yang itu kita kena ijtihad sendiri macam mana nak buat ni. Kalau kita dah 2-3 kali tengok tu, semayang dia pun bercakap, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Kejut ya. Tidur kau deh. Subuh semayang macam mana seminit? Tu masalah tu kan. Tiap kali sembahyang dia tidur. Rasa orang tak payah dalam ambil wuduk kita. Letih kita ambil wuduk kan, dia tak nak ada. Nak kata tak ada akal, payah tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan kena ijtihad macam mana tu. Kalau nampak jelas hilanglah akalnya, maka barulah gugur solat. Gugur kewajipan solat. Kalau tak gugur tuan-tuan. Tak habiskan ayat ni, lepas tu kita berhenti tuan. Jadi oleh kerana sembahyang itu dengan berdiri, rukuk dan duduk, maka dalam ayat ini Allah memberi keringanan, iaitu sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan ketakutan. Jadi ayat ni ketika takut yang amat sangat, bolehlah ia dikerjakan sembahyang itu sambil berjalan atau menunggang, sama ada menghadap kiblat ataupun tidak. Ni waktu kita takut, waktu porang umpamanya. Gunanya supaya kewajipan sembahyang itu tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya keringanan dan kemudahan yang seperti ini, tiadalah sesuatu keuzuran boleh dijadikan alasan untuk menangguh-nangguhkan sembahyang. Jika masih ditangguhkan juga hingga luput waktunya, bermakna menyengaja mengadakan pelanggaran terhadap agama. Tak sembahyang tadi mak tadi. Apa pula? Acik yang buat basuh tak berhenti. Lah, acik tak sembahyang tu. Tak berhenti pergi rombongan sebab orang tu tak nak berhenti sembahyang. Bagi tahu pemandu tu, berhenti tuan, kita nak sembahyang. Ini takutlah dengan pemandu tu. Kan? Berhenti tuan, kita nak sembahyang asar. Kita nak sembahyang zuhur ni. Dia tak sembahyang, suruh dia berhenti sebab kita nak sembahyang. Tak boleh ringan tuan-tuan. Jadi maksud ayat ni,
Maksud ketakutan di sini misalnya pada masa pelarian, takut diburu musuh atau diburu binatang buas atau sedang bertempur dalam peperangan. Adapun cara bagaimana sembahyang dalam keadaan ketakutan itu ada dibentangkan dengan jelasnya dalam kitab-kitab fiqh. Jadi ayat 239 ni tuan-tuan nak beritahu kita tentang keringanan cara menunaikan solat bila kita berada pada waktu darurat, ketakutan, perang umpamanya, atau kita dihambat musuh, kita terpaksa berlari pindah tempat ke tempat tanpa tak ada waktu kita nak menyelamatkan nyawa, maka pada ketika itu boleh sembahyang yang disebut oleh Allah sambil berjalan dalam kenderaan, boleh solat ketika takut perang, umpamanya dalam perang. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam ayat dan juzuk 5 juzuk 5 ada ceritakan bagaimana cara sembahyang waktu perang kan. Sebaris duduk sujud, sebaris stay, dah habis orang bawah ni bangunkan, barulah orang belakang ni sujud rukuk pula. Berbeza cara sembahyang masa perang dengan cara sembahyang masa biasa. Jadi kita ni tak bahaskanlah sebab kita tafsirkan, bukan nak mengaji fiqh. Jadi dalam kitab-kitab fiqh dia ajar kita macam mana cara sembahyang dalam keadaan ketakutan. Umpamanya dalam keadaan berperang, tengah naik kuda ni, berperang ni, tengah berperang ni, bawa pedang ni, tiba-tiba zuhur masuk. Sampai nak asar dah, tak habis perang ni. Atakan nak turun kuda tu, Allahu Akbar kan tinggal leher kan, leher kepala tak ada orang, tobeh dia orang. Macam mana nak sembahyang? Ketika itulah gunanya ayat ini. Boleh diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Supaya nak beritahu manusia tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sembahyang. Lebih-lebih lagi kita hari ni orang pun tak, apa pun tak, duduk rumah je. Dulu kipas bosannya, sekarang kipas dah penuh ruang masjid tu. Dah ada lah kipas besar. Dia letak dalam aircon, kojong kita. Kadang sampai 8 buka aircon tu, keluar kotuk berdorai kita sudah sejuk tak boleh sembahyang lagi. Tak payah nak khabar tu dah. Dulu boleh dah dengar khabar, tak perasan azan dah masuk. Hari ni membesar suara masjid, kiri kanan depan belakang orang azan. Kan dengar, tak payah pergi sembahyang tu. Masalah kita hari ni. Dah banyak kemudahan. Kemudahan nak menaikkan salat tu dah banyak. Dulu sembahyang Nabi sembahyang atas pasir Ini sembahyang tak nampak kita ruang tu. Apalah golap tiba-tiba ni rupa-rupa kapet tu tambah mana. Tonggolam betul kat bawah dah semua kapet tak nampak. Apalah golap tiba-tiba ni dah butuh kau tu. Bangunlah rupa kapet mahal masjid tu tak nampak kiri kanan sebab apa tambah dalam kepala dalam tu. Nak cerita kan banyak kemudahan-kemudahan hari ni. Tak boleh sembahyang lagi. Salah orang tu memang durhaka lah, hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan layaklah dimasukkan ke dalam neraka saqar. Kan? Bila orang tanya, "Kenapa kamu masuk dalam neraka saqar ni?" Kerana lam nakum minal musallin. Ayat katakan, "Wa ma salakakum fi saqar?" Apakah yang masukkan kamu dalam neraka saqar ini? Mereka jawab, "Lam nakum minal musallin." Dulu kami tak sembahyang. Kami tak semayang, sebab tu kami masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan, jaga-jagalah solat ni. Kok kita tertidur tak apa kan? Ustaz tak tanya budak sekolah ni, saya tak jaga langsung ustaz. Saya jaga-jaga tengok dah pukul 8 tadi. 7.30 subuh dah habis dah tadi. Dah waktu syuruk tadi. Tak apa, kamu tak sedar, boleh semayang tu. Bangun ambil semayang. Qada kau tunai tak? Tunai. Tak sedar. Pikuk sebulan tak sedar kan. Ngarut dah tu. Kok sehari dua boleh dah apa? Sebulan saya tak jaga-jaga tu. Bohong tu. Balilah jam loceng tokan. Bangun kan. Orang yang lain pandailah usul nak copek nak apa? Semayang tak nak. Kita kena ada jam loceng tuan. Ni akhir-akhir zaman ni kan. Kita kena banyak solat, tahajud kena buat kan. Banyak pahala kelebihan kat situ. Kau nak harap kita bangun tak bangun, ambil jalan loceng tu letak kat telinga. Habis jangan tak telinga kan macam ni letak jauh sikit, yang terpaksa kita bangun berjalan cari jam mana pergi jam ni kan. Kau ada lemari, mari atas mari tinggi tu pasal banyak manjit. Kelanjur nak manjit tu orang lah tu. Kalau sebelahan ni kering. Rumah kita ngolak kita. Jam ni besar tadi. Dah berapa bulan dah, sebulan dah tak bangun-bangun pun tadi kan. Kono tuan-tuan. Saya hari ni dengar lagi sahabat saya meninggal seorang lagi.
2-3 hari meninggal, kawan-kawan meninggal. Umur lebih 50 tahun, 50 tahun meninggal. Seorang meninggal. Kan? Sudah sampai masuk kita tu, kita pun dah 50 tahun ke atas tu. So tuan-tuan pandai-pandailah kita jaga diri. Pandai-pandai jaga solat kita. Tingkatkanlah amal ibadah kita. Nak masuk bulan Ramadan ni. Dah kena belajar bangun malam. Mudah-mudahan bila kita buat dengan niat ikhlas, Allah Taala beri ganjaran pahala yang besar pada kita. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan. Ada soalan tuan? Sebelum saya berhenti ni. Kalau dah habis hari ni kan soalan tu makruh. Ya tuan. Yo. Yo. Saya jawab yang dua dulu. Itu qadar ni ada waktu sebulan ya, setahun sekali ya. Sembahyang wusta ni adalah di antara 5 waktu tu. Tak tahu mana sembahyang wusta tu. Maknanya dalam 5 waktu solat tu ada satu sembahyang yang pahala dia besar. Cuma Allah Taala tak beritahu mana solat wusta tu. Nabi menunjukkan kepada kita, solat wusta tu solat asar kata Nabi. So solat bagi beritahu kat kita sembahyang yang besar pahala tu sembahyang asar. Kata Rasulullah, di situ ada kelebihan yang Allah Taala letakkan. Kata Rasulullah berdasarkan hadis tadi, as-salatul wusta salatul asri. Sembahyang wusta tu sembahyang asar kata Rasulullah. Okey, itu yang soalan nombor 2. Yang pertama tak apa nak clear tuan, tuan. Oh, saya faham. Jadi ni 5 waktu ya. Nama Nabi dulu sebenarnya 5 waktu. Kata 50 waktu kan? Okey. Di sini kita masa Rasulullah SAW naik ke apa? Ke langit. Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kita panggil Isra'. Daripada Aqsa ke naik ke atas kita panggil Mi'raj. Isra' di bumi, Mi'raj di langit. Okey. Nabi dapat semayang tu arahan supaya suruh semayang 50 waktu. Arahan tu daripada Allah 50 waktu. Kan? Berdasarkan hadis-hadis yang panjang tu kan. Nabi turun jumpa Nabi Ibrahim berapa kan? Allah Taala bagi kau, dia bagi semayang 50 waktu. Kita tak larat dah, kau pergi naik minta balik. Ketika itu hanya ada arahan. Belum diajar Nabi semayang. Nabi pun tak tahu semayang tu macam mana. Nabi tak tahu semayang tu macam mana. Cuma dia beritahu semayang 50 waktu. Bila? Macam mana semayang? Belum diajar Nabi. Cuma nak beritahu, dalam hadis dia beritahu, Nabi Allah Ta'ala perintahkan aku semayang 50. Jumpa Nabi Ibrahim itu, 50 tak dapat, umat kau buat dah banyak tu, pergi naik. Naik, minta 45. Turun lagi jumpa Nabi orang lagi, naik balik. 40 kan, sampai jadi 5 kan. Ketika diberi arahan tu, Nabi pun tak tahu semayang tu macam mana. Tak tahu. Sampai akhirnya jadi 5. Yang Jibril ajar Nabi ni di mana? Ini dah di Masjidil Haram. Nabi diajar oleh Jibril sembahyang ketika di bumi, bukan di langit. Sebab itulah hadis tu sebenarnya Jibril beritahu sebenarnya sembahyang tu 5 waktu seperti inilah sembahyang waktu sembahyang Nabi-Nabi terdahulu. Yang 50 waktu tadi, wallahu alam. Allah Taala suruh aku je, suruh sembahyang 50 waktu. Kan? Tapi tak beritahu macam mana saya sembahyang. Sembahyang apa 50 waktu tu? Tak beritahu. Nabi hanya dapat arahan sembahyang 50 waktu. Kata Nabi-Nabi ni banyak 50 waktu tu. Tu kurang. Sampailah akhirnya tinggal 5. Yang 5 itulah sebenarnya umat-umat dulu buat. Dalam hadis ni, maka waktu sembahyang disebut, Jibril berkata kepada saya, ya Muhammad, itulah waktu para Nabi alaihi wasallam sebelum Tuhan. Itulah waktu para Nabi alaihi wasallam sebelum Tuhan.
maka waktu sembahyang fardu itu ialah di antara waktu-waktu tersebut. Maksudnya antara waktu-waktu itulah nabi-nabi dulu sembahyang. Kan? Sebab itulah nabi-nabi dulu tanya berapa waktu? 50 waktu. Banyak tu. Naik balik. Jadi sembahyang tu taklah banyak macam tu. Jadi kenapalah Allah Taala bagi sampai 50 waktu lah, adalah hikmah dalam hadis tu. Sebab itulah Tok Mufti Murtada tu dia bahaskan hadis tu panjang. Kenapa 50 waktu ya? Nabi-nabi dulu kan sembahyang 5 waktu ke? Sampai Nabi Muhammad 50 waktu ke? Nabi turun naik macam-macam lah. Akhirnya saya tengok Syekh Murtada sebut, nak beritahu, tengok kasihnya Allah Taala kepada hamba dia, kan? Kasihnya kepada Rasulullah SAW, tunjukkan kemuliaan Nabi juga. Turun naik, sayangnya Nabi pada umatnya. Macam-macam pengajaran kat situ. Satu, nak beritahu Allah Ta'ala tu kasih kepada hamba. Kok diborek kata 50 waktu, pensan kita sembahyang. Dan kedua, nak beritahu sayangnya Rasulullah pada umatnya. Bila dia nasihatkan, tak dapat umat kau buat. Rasulullah boleh naik turun tu. Kok satu kali 5 waktu tu kuat, berapa kali Rasulullah naik tu? Naik turun. Untuk siapa? Untuk umat dia. Itu sebenarnya hikmah hadis tu. Hikmah hadis tu. Jadi waktu-waktu ini Jibril kata itulah antaranya waktu-waktu nabi-nabi dulu sembahyang. Jadi yang Nabi diajar ketika di bumi. Di langit Nabi ajar arahan, tak tahu macam mana sembahyang tu. Bila diajar oleh Jibril, barulah Nabi tahu sembahyang waktu-waktu tu lah sebenarnya sembahyang para nabi itu dahulu. Masyarakat langit Rasulullah pun tak tahu macam mana sembahyang tu, bila waktu dah di bumi baru tahu. Baru diberitahu oleh Jibril. Sebenarnya itulah dia sembahyang waktu-waktu itulah nabi-nabi dulu sembahyang. Tapi tuan-tuan jangan heranlah kalau 50 waktu Ustaz, apa nama sembahyang tu kan? Ada yang tanya itu agak sembahyang 5 dah, apa nama sembahyang tu Ustaz? Tak pek sebagi nama tu kan. Banyak tu. Ada juga dia kata Ustaz Hasan Al-Basri, dia sembahyang satu hari sampai 200-300 rakaat. Sembahyang apa 300 rakaat ni? Semalaman sembahyang sampai 200 rakaat. Apa sembahyang 200 rakaat? Cuba tuan-tuan bangun sembahyang 200 rakaat. Bangun dia tidur, ambil wuduk. Okey, sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Okey. Lepas tu sembahyang apa tu nak buat lagi? Sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Rompek. Buat lagi sembahyang apa lagi? Sembahyang taubat 2, baru 6. Baik sembahyang hajat pula 2 lagi. Kan? Baru 8. Sembahyang apa lagi? Witir lagi 3. Usah boleh. Taklah hajat tu 2 boleh. 3 boleh. Tak sampai 200 dah. Habis sembahyang apa orang dulu buat sampai beratus-ratus ni? Sembahyang sunat mutlak tuan. Sembahyang sunat ni ada satu sembahyang nama sembahyang sunat mutlak. Sembahyang saja je. Tu saya beri nama tu. Sesaja sembahyang. Sesaja-saja sembahyang. Saya kata sembahyang saja je. Sesaja orang sembahyang. Janji bukan di waktu yang diharamkan sembahyang. Masa bila waktu haram sembahyang? Masa lepas asar, main sunat tak boleh, lepas asar, lepas subuh. Itu pula apa lagi? Waktu rombang-rombang tengah hari petang nak masuk maghrib, waktu hari tokat di kepala, ini waktu-waktu yang diharamkan solat. Selain daripada waktu ni, tuan nak sembahyang 2 rakaat tu boleh. Buatlah berapa ratus tuan nak buat. Angkat takbir sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Taala, ataupun sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Hari Sabtu tak ada benda nak buat. Start je. Lepas matahari naik segadah-segadah tu, kita sembahyang duha, lepas tu buat. Dua hari. Itu ingat sebelum zuhur masuk tu, mau 3-4 sembahyang 2 rakaat tu kalau buat 2 rakaat. Buat 2 lagi. Sampai hongeh. Macam kita makan tak berhenti-berhenti kan. Berjam-jam. Kalau mamak tu sejam membuka tak habis-habis. Teh apa lagi. Ni hari Sabtu tak ada benda nak buat. Lepas masuk waktu duha tu sembahyang 2 rakaat. Berhenti kejap, istighfar 2 kali. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Sampai zuhur masuk. Cuba tuan-tuan kira berapa ganti? Seronok juga tuan, tak pernah buat gitu. Cuba tuan-tuan ke rumah. Bagi anak-anak semua, hari ni kita buat mahrajan solat. Mana mahrajan ni? Ihtifal sembahyang. Hari ni kita abi nak kau semua sembahyang 2 rakaat. Ramai bawa rumah kita, anak-anak kita, sedia makan elok-elok sikit. Tengah hari kita makan lem chop, chicken chop, kemuncup semua ada sini. Pergi sembahyang sunat 2 rakaat. 2. Cuba kira. Sampai zuhur masuk. Kan lepas zuhur kan, mayang lagi 2 mayang sah masuk. Saya ingat saya
Tak itulah aku kata. Tak pernahlah dibuat je orang, tapi kau kata nak buat pun tak ada salah dah. Itulah sembahyang yang beratus-ratus tu kalau nak dia buat. Wallahu a'lam. Kita buat kat sini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan tadi kau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Pada hari ini berapa bulan tuan 6